Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cikgu L Channel. Okey, untuk video kali ini saya akan tunjukkan bagaimana untuk combine spreadsheet bagi Google Form yang berbeza. Okey, apa yang dimaksudkan dengan combine spreadsheet bagi Google Form yang berbeza? Okey, jom saya tunjukkan. Ini adalah contoh spreadsheet yang saya punya. Okey, untuk kehadiran yang mana saya dah combinekan dua tingkatan yang saya mengajar. Okey, tingkatan 3 dan tingkatan 4 dalam Google Sheet yang sama, dalam spreadsheet yang sama. Sedangkan sebenarnya form untuk form 4 dan juga form untuk form 3 adalah form yang berbeza. Okey. Baik, macam mana itu? Okey, macam mana kita nak combinekan dalam spreadsheet yang sama ini? Kenapa kita nak combine dalam spreadsheet yang sama? Ialah untuk kita nak mudah nak rujuk sebenarnya. Okey, mudah kita nak buat rujukan kita untuk dalam satu tapak sahaja, dalam satu file sahaja, tak perlu kita nak buka file yang berbeza. Okey, jadi ini adalah contoh yang saya belum buat lagi dia punya spreadsheet. Okey, form respon belum ada. Okey, kerana ini adalah saja-saja saya buat untuk terangkan bagaimana nak menyediakan spreadsheet dalam spreadsheet yang sedia ada. Okey, itu maksud saya ya. Okey, sekarang kita akan pergi ke bahagian response. Okey, kemudian di bahagian create spreadsheet, yang seperti yang mana yang saya dah pernah maklumkan dalam video saya yang sebelum ni. Okey, kita create spreadsheet, kita akan select existing spreadsheet. Okey, bukannya kita akan create new spreadsheet. Okey, kalau kita buat new spreadsheet, dia akan jadi spreadsheet yang berbeza. Okey, jadi kita akan select existing spreadsheet. Okey, cikgu boleh buat ini bila cikgu ada cikgu asingkan. Bila cikgu dah asingkan Google Form tu, cikgu boleh apply cara yang inilah. Okey, untuk select existing spreadsheet, kemudian cikgu select. Dan cikgu cari di mana letaknya cikgu punya spreadsheet tersebut lah. Okey, jadi di sini saya akan cari kehadiran. Okey, cikgu kena ingatlah apa nama form respon cikgu. Okey, kehadiran. Okey, kehadiran. Okey, jadi bila kita buat sebagai existing spreadsheet dan kita dapatkan spreadsheet yang sama, okey, dan form respon tu akan wujud di sini. Okey, dia akan keluar sebagai form respon 3 sebab sekarang dah ada 3. Okey, asalnya yang ni form respon 1, kemudian ada form respon 2. Okey, dan saya dah rename kan. Cikgu juga boleh rename kan supaya mudah untuk buat rujukan sebenarnya. Okey. Alright, contohnya okey, cikgu boleh klik pada anak panah yang pada form respon, kemudian cikgu boleh rename ataupun cikgu boleh juga right click. Okey, yang ni saya saja letak sebagai saya letakkanlah sebagai form 2. Okey, contoh. Okey. Jadi di sini tapaknya cikgu tak boleh menggunakan template yang saya bagi. Okey, tapi cikgu boleh copy. Okey, contohnya ya. Okey, sekarang ni kita rujuk semula dalam Google Form. Okey, dalam Google Form di sini saya letakkan 1A1. Saya letakkan 1. Okey, sekejap saya ubah dulu. Yang ni form 1. Okey, rename form 1. Okey, supaya saya tahu ini Google Form ni untuk form 1, Google Form ini adalah untuk form 4 dan sebagainya. Okey, jadi untuk kita nak create analisa kehadiran, okey, kita boleh tambah sahaja tab. Okey, tabnya kita tambah. Okey, kemudian kita boleh namakanlah 1A1. Macam saya letakkan analisa kehadiran, so panjang sikit. Okey, tak apa, ini 1A1. Okey, bagaimana caranya untuk cikgu nak ambil template tu? Okey, bagaimana ya? Okey, contohnya, okey, saya ambil daripada contoh yang inilah. Okey, kita highlight kan. Kemudian kita Ctrl C. Okey, Ctrl C, kemudian kita boleh paste dalam yang kita baru buat tu lah. Okey, klik pada sel yang pertama, Ctrl V. Okey, dan automatic di sini nama yang ada tu adalah nama daripada kelas yang kita copy. Okey, jadi cikgu boleh ambil semula senarai nama tersebut. Okey, ubahlah ni, ubah senarai nama ni. Okey, jadi saya ubah senarai nama ni. Okey, saya delete sahaja senarai nama ni. Okey, kemudian saya paste kan. Okey,
pastekan senarai nama untuk kelas 1A1 ya, ikut turutan yang ada dalam Google Form ni lah, mudah untuk kita buat semakan sebenarnya. Okey, kemudian dah selesai bahagian senarai nama, kemudian kita boleh ubah lah pada tarikh-tarikh atas ni, kita boleh ubah. Kemudian yang ini, okey, formulanya kat sini kita tengok, okey, if sekarang ni dia merujuk kepada form 3. Okey, sebab tu saya kata cikgu mudah cikgu rename kan. Okey, bila cikgu rename mudah cikgu tengok di situ. Okey, alright. Sebelum ni saya buat sebagai saya tak ubah nama kat sini kan, saya cuma biarkan dia dalam form response 1. Okey, jadi dekat formula cikgu dia akan keluar form response 1. Jadi kalau kat sini cikgu boleh ubah, tengoklah yang ini merujuk kepada form, saya kat sini form 1 lah. Jadi saya ubah kepada form 1. Okey, yang ini pun saya ubah kepada form 1. Okey, ini merujuk pada sheet untuk form response form 1. Okey, tingkatan 1. Okey, kemudian saya enter. Okey, kemudian kita copy sahaja formula, drag ke bawah. Okey, dan kemudian drag ke tepi. Okey, drag saja sampai habis. Okey, dan okey, yang kita tak guna tu, okey, senarai nama sampai 25 sahaja, so kita boleh delete. Okey, delete row. Okey, right. Jadi di sini reference yang kita tengok dulu jumlah hadir. Okey, jumlah hadir pastikan cikgu tengok formula sum, okey, daripada C2 hingga C26, iaitu yang ni C26. Okey, jadi betul lah kat sini. Kalau cikgu tengok tak betul, cikgu perlu ubah sebab tu ada yang kata kenapa tak tally jumlah hadir yang dia kira secara manual dengan jumlah yang hadir yang ada pada spreadsheet. Sebab cikgu kena tengok juga pada formula ni cikgu dah perbetulkan ataupun tidak. Okey, kemudian untuk jumlah tidak hadir, okey, tengok di sini dia naik error reference. Sebab apa? Sebab kita dah delete dah row tersebut. Jadi kita macam mana caranya? Kita akan pilih row yang sepatutnya, sel yang sepatutnya. Okey, kita pilih sel yang sepatutnya. Di sini adalah nama, nombor untuk nama terakhir murid. Okey, 25 tu Okey, jadi saya delete reference dan saya klik sahaja pada nombor 25 tu. Kemudian tekan FN F4. Yang ni pun ada yang masalah. Okey, dia kata tak jadi. Tak jadi macam mana tu? Okey, cikgu tekan keyboard, tekan FN followed by, diikuti dengan F4. F4 tu dia ada pada baris yang pertama dalam keyboard. Okey, jadi cikgu tekan FN F4, kemudian cikgu lepas. Okey, itu sahaja. Okey, kalau cikgu cuba banyak kali supaya cikgu boleh buat shortcut untuk dapatkan $sign tu. Actually cikgu boleh saja tulis secara manual pada formula ni. Okey, tapi kita cuba sesuatu yang baru. Okey, dan kita akan seronok lah bila kita belajar benda baru. Okey, kemudian kita enter dan kita bolehlah copy formula ke sel yang lain. Okey, baik, jadi kalau kemudian cikgu nak copy untuk kelas yang seterusnya, okey, cikgu boleh duplicate sahaja yang 1A1 ni sebab dia menggunakan formula yang sama. Okey, cikgu duplicate. Okey, saya tunjuk okey, duplicate dan ada copy of 1A1. Okey, sekarang saya ubah pada 1A2. Okey, senarai nama kita ubah, senarai nama 1A2. Okey, senarai nama 1A2, saya akan pastekan senarai nama 1A2. Okey, ini adalah senarai nama 1A2. Dan jangan lupa untuk ubah formula di sini. Sebab apa cikgu? Okey, kalau di sini dia respon dia ikut G. Okey, tadi pun saya terlupa nak tunjuk sebenarnya. Okey, ni form 1 column G. Okey, minta maaf tadi saya tertinggal tentang yang bahagian ni lah. Okey, cikgu tengok pada form 1, okey, kolom G ialah yang ini. Okey, nah ini bukan merujuk pada 1A1. Okey, macam mana cikgu nak tahu? Okey, yang ini adalah senarai nama murid pada kelas yang pertama dalam Google Form, iaitu 1A1. Okey, yang ini adalah senarai nama murid yang dalam Google Form kelas yang kedua.
Okey, jadi 1A1 merujuk kepada kolom D. Okey, jadi di sini, okey, minta maaf, yang ni saya perlu ubah lagi. Okey. Form G ni, okey, yang form 1 D. Kita tukar pada D D. Okey. Okey, yang itu sahaja yang perlu ubah. Okey, kemudian kita boleh drag formula. Okey, drag formula sampai habis tu. Okey. Okey, saya harap cikgu faham lah. Okey, saya tunjuk sekali lagi untuk 1A2. Okey. Alright. Tadi dah copy daripada 1A1. 1A2 adalah kelas yang kedua dalam Google Form. Jadi, dalam formula kat sini untuk 1A2, okey, untuk G ini, kerana G ini merujuk kepada kolom G dalam form respon form 1. Okey, untuk 1A2 namanya akan terpapar dalam kolom E. Alright. Okey, jadi di sini cikgu perlu ubah G kepada E. Jadi cikgu perlu tengoklah senarai nama murid tu akan appear di mana selepas murid tu isi nama. Okey, sebab tu saya kata kena tally dengan Google Form. Okey, nama dia akan 1A1 akan berada di kolom mana? Okey, kolom yang pertama. Okey, iaitu kolom form respon ni adalah dalam yang ni, nama murid yang pertama kat sini. Okey, kemudian ini 1A2, diikuti yang seterusnya lah. Okey, alright. Jadi itu sahaja perkongsian saya. Jika cikgu ada masalah, cikgu boleh rujuk pada saya. Yang penting cikgu kena faham formula yang ada dalam ini. Kerana bila cikgu faham formula yang ada dalam spreadsheet ni, insya-Allah cikgu boleh apply untuk apa-apa sahaja jenis analisa ataupun jenis data yang cikgu cuba nak wujudkan. Okey, sekian saja daripada saya. Assalamualaikum.